Integriti bermaksud jujur dan telus. Rasuah untuk mendapatkan satu keistimewaan, satu pihak memberi suapan kepada pihak yang lain. Ini saya akan mengulaskan sedikit tentang apa punca-punca rasuah dan isu integriti. Pertama ialah kekurangan iman dan takwa terhadap seseorang. Orang yang lemah boleh melakukan rasuah kepribadian kerana sifatnya yang riak, tamak, mewah dan ingin kaya dengan cepat. Ini juga boleh dikaitkan dengan teori Technique of Neutralization oleh Grisham Sykes dan David Manza. Lakukan rasuah dalam rahsia kerana tiada siapa yang mengetahuinya, mereka kata. Dari perspektif Islam, ianya merujuk kepada iman dan takwa yang lemah seseorang Muslim. Yang kedua ialah kelemahan kepimpinan dalam sesebuah organisasi. Pemimpin yang tidak hiraukan akan tugasan pekerjanya boleh munculnya sifat ketidakadilan dan sikap kesendirian di dalam diri mereka. Misalnya, memilih rakan lain daripada rakan setugas yang ditetapkan, yang boleh membawa kepada tingkah laku yang tidak jujur. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku, pemimpin haruslah bersikap adil dan jujur terhadap organisasi agar isu ini dapat diatasi dengan mudah. Yang ketiga pula ialah faktor kewangan dan tekanan daripada tempat kerja. Perkara ini sering berlaku apabila seseorang individu menghadapi masalah kewangan dan diberi kerja terlalu banyak di sesebuah pekerjaan. Misalnya, orang atasan seseorang pekerja mahukan dia membuat perkara yang tinggi matlamatnya yang dia tidak mampu untuk laksanakan. Ini menyebabkan seseorang terjerumus pada rasuah. Faktor yang keempat dan terakhir daripada saya ialah munculnya peluang untuk melakukan jenayah tersebut. Ini merupakan faktor yang paling mudah untuk individu memakan atau menerima rasuah. Profesor daripada Kanada iaitu John Hogarth pernah berkata, rasuah berpunca daripada tamak dan peluang. Memang betul sifat manusia yang tidak pernah mencukupi ini tersemat dalam jiwa masing-masing. Hanya kesabaran dan berdoa kepada Allah saja yang mampu untuk menahan kita daripada semua ini. Terdapat satu teori segitiga penipuan yang dicipta oleh Donald R. Cressy bagi menunjukkan pengawalan yang lemah, hasil daripada kawalan dalaman yang lemah, pengasingan tugas yang tidak mencukupi dan penggunaan tenaga yang berlebihan sesebuah organisasi. Misalnya, perkara yang menggunakan sistem tapisan yang sering berlaku oleh pejabat tanah untuk memperoleh kelulusan projek dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Rafiq Ruslan dan hari ini saya akan terangkan kesan rasuah dan isu integriti dalam satu analisa falsafah. Kesan-kesannya adalah terhadap keluarga, politik dan juga ekonomi. Kesan terhadap keluarga seperti timbulnya konflik dan juga emosi keluarga terganggu. Emosi keluarga terganggu boleh disebabkan oleh perasaan takut, perasaan sedih dan juga perasaan marah yang disebabkan oleh terlibatnya ahli keluarga terhadap rasuah dan isu integriti. Seterusnya, kesannya terhadap politik seperti politik yang tidak bersih. Politik yang tidak bersih ini boleh terjadi disebabkan oleh pembelian undi. Seterusnya akan melibatkan terbentuknya kerajaan tidak dipilih oleh rakyat. Akhir sekali, kesannya terhadap ekonomi adalah jatuh merudumnya ekonomi negara. Hal ini boleh disebabkan oleh pelabur asing yang tidak mahu melabur di negara kita kerana berasa takut dan tidak percaya. Pertama sekali, untuk menangani masalah rasuah dalam negara kita bukanlah satu perkara yang mudah kerana ianya sudah berakar umbi sejak zaman dahulu lagi. Malah di dunia ini tidak akan berakhir dengan masalah rasuah. Tetapi ada caranya yang boleh diikhtiarkan sekurang-kurangnya dapat mengurangkan dan memberi kesedaran tentang betapa buruknya amalan rasuah ini jika tidak dibendung. Kedaulatan undang-undang itu sudah sepatutnya cukup memberi kita tahu bahawa sebagai rakyat Malaysia, kita perlu patuh dengan undang-undang yang sedia ada di negara ini. Penerapan konsep keagamaan dan moral juga perlu dijadikan amalan agar kita sentiasa rasa bahawa perkara ini sangat bahaya dan berat. Seterusnya, undang-undang yang sedia ada perlulah lebih ketat serta ketulusan pihak berkuasa dalam menjalankan tugas mereka. Tidak perlu berkasta dalam bekerja kerana ia hanya akan mendatangkan kesan buruk pada negara serta diri sendiri. Tiada yang terkecuali dalam undang-undang negara terutamanya isu rasuah. Dari sekolah hinggalah ke pejabat kempen ini perlulah dicanangkan dengan azam ianya dapat memberikan tauladan dan ikhtiar dalam menangani masalah dari akar umbi.
Yang terakhir, dengan adanya media sosial di masa sekarang, kita boleh terus menyebar info dengan sangat cepat. Di zaman viral ini, masyarakat kerap juga menyebarkan info-info dan berita yang tular dengan lebih cepat. Media massa memainkan peranan penting seperti menyiarkan iklan yang menunjukkan sisi buruk pelaku rasuah dan kesannya. Ini boleh dijadikan masyarakat lebih takut dan peka bahawa rasuah ini bukanlah satu perkara yang kecil, tetapi ia merupakan jenayah berat yang boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Setelah kawan-kawan saya menerangkan tentang pendahuluan, kesan dan macam mana cara nak mengatasi isu integriti dan isu rasuah ni, dengan ini saya membuat kesimpulan bahawa isu integriti ini perlu ditangani dengan segera sebab kesan dia amat buruk terhadap masyarakat. Okey, seperti yang sedia maklum, di Malaysia ni terlalu kerap kita dengar yang isu integriti ni melibatkan ahli politik mahupun orang-orang yang menerima tender daripada kerajaan. Rasuah ini sebenarnya boleh dihapuskan dengan melalui integriti yang kukuh terhadap sesebuah organisasi, iaitu mereka menetapkan suatu standard ataupun KPI yang melambangkan mereka punya perlembagaan. Jadinya agak susah sikit untuk mereka membuat gejala-gejala yang negatif. Tambahan pula, setiap organisasi kebiasaannya memang ada unit integriti. So mereka ni sebenarnya perlu memainkan peranan yang paling penting bagi mengingatkan semula pekerja-pekerja yang leka ataupun alpa tentang integriti. Nasihat saya kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya walau di mana jua anda berada, di firma swasta maupun firma kerajaan, integriti merupakan satu elemen paling penting dalam memupuk sesebuah modal insan yang berguna di Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.